Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu pendedahan yang pastinya mengganggu gugat ketentraman tidur lena Muhyiddin Yassin dan Perikatan Nasional. Apabila diberitakan di Harapan Daily, rakyat dah tak nak dengar rancangan rampas tampuk pemerintahan. Beberapa waktu selepas PRN tamat, kedengaran amat jelas mengatakan bahawa Anwar Ibrahim perlu meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Permintaan seperti itu dilihat oleh penganalisis politik, oleh netizen dan mahkamah netizen sebagai satu tindakan untuk mengucar-kacirkan negara dan juga mengganggu gugat kestabilan negara, dan paling pentingnya adalah cubaan untuk merampas tampuk pemerintahan. Saudara-saudara sekalian, sebelum pilihan raya pun kita sudah mendengar bahawa ada ura-ura mengatakan atau dengan jelas mengatakan, beberapa pemimpin daripada Perikatan Nasional mengatakan Anwar Ibrahim akan tumbang pada bulan 8, pada bulan Ogos ini. Tapi bulan Ogos dah nak habis, Anwar bukan lagi nak tumbang tetapi makin kukuh di kepimpinan beliau. Perbuatan seperti itu, seperti dalam tajuk di Harapan Daily ini menulis, rakyat dah tak nak dengar rancangan rampas tampuk pemerintahan. Semua wakil rakyat, tidak kira dalam kerajaan maupun di blok pembangkang, digesa untuk menoktahkan sebarang usaha mengganggu gugat kestabilan politik negara. Ini kerana rakyat tidak mahu lagi melihat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin politik mengenai perubahan tampuk pemerintahan, kata Wakil Rakyat DAP Sah Rezan Johan. Ahli Parlimen Bangi itu menegaskan agar pemimpin dan penggerak parti politik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan fitnah bertujuan untuk memecah belahkan masyarakat, termasuk kenyataan-kenyataan tidak bertanggung jawab mengenai penutupan sekolah agama di Selangor. Biarlah Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan anggota pentadbiran Kerajaan Persekutuan jalankan tanggungjawab mereka, kata beliau lagi. Pihak berkuasa harus memainkan peranan dalam menguatkuasakan undang-undang bagi memastikan sebarang percubaan untuk mengganggu gugat ketenteraman awam dapat dibendung dan dihalang, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kebelakangan ini, penyokong Parti Pembangkang cuba mengaitkan kerajaan negeri di bawah pentadbiran Pakatan Harapan PH, Barisan Nasional kononnya tidak memperkasakan pembangunan hal ehwal agama Islam di Selangor. Ini selepas tersebar dakwaan tidak benar bahawa Selangor mengarahkan 200 buah sekolah agama ditutup. Menteri Agama telah menafikan dakwaan tersebut sambil menegaskan bahawa ia adalah tuduhan tidak berasas yang dibuat oleh pihak tidak bertanggungjawab. Menurutnya, satu garis panduan pemutihan telah dikuatkuasakan bermula 1 Januari 2021. Bertujuan memastikan keselamatan dan kebajikan para pelajar serta seluruh warga institusi tahfiz persendirian terjaga. Ia ikoran kejadian insiden kebakaran sehingga melibatkan kemalangan jiwa di sekolah agama persendirian di Kuala Lumpur pada tahun 2017, katanya. Sementara itu, Sahrizan berkata, kestabilan politik adalah penting untuk negara yang masih melalui fasa pemulihan selepas bertahun dibelenggu ketidakstabilan politik dan impak pandemik COVID-19. Namun, sekiranya pemimpin-pemimpin politik sendiri memberi gambaran tentang pergolakan politik berterusan, mana mungkin keyakinan dapat dikembalikan kepada kestabilan politik negara, ujarnya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari, sehari dua hari selepas Sanusi angkat sumpah, ini adalah pendedahan yang mungkin membuatkan Sanusi terkejut, bahkan mungkin membuatkan beliau terkedu dan mungkin membuatkan beliau bakal kehilangan jawatan Menteri Besar beliau. Ini apabila satu dakwaan ataupun didakwa Muhyiddin pula Sanusi menayangkan kertas undi beliau yang telah berpangkah
menimbulkan kekecohan dalam kalangan netizen di warga maya. Namun demikian, di berita harian online telah ditulis satu tajuk yang luar biasa. Tayang kertas undi satu kesalahan. Suami istri pun tak boleh tahu undi siapa, kata laporan ini. Menayangkan kertas undi kepada umum adalah satu kesalahan dalam Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 mengikut perkara 39 dan boleh dihukum penjara atau denda sehingga Rp3.000. Bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof berkata, perkara itu tidak sepatutnya berlaku kerana di pusat pengundian ada dipamerkan mengenai syarat yang perlu dipatuhi oleh setiap pengundi. Kalau tengok dekat tempat mengundi, memang sudah ada sebut supaya kertas undi itu kena lipat betul-betul. Malah pegawai di dalam bilik berkenan pun tidak boleh kita tunjuk kertas berkenan. Kecuali kita adalah pegawai yang ditugaskan untuk membantu seseorang individu untuk mengundi. Namun, ia juga ada syarat tertentu yang perlu dipatuhi. Malah, dalam ahli keluarga, pasangan suami isteri pun tidak boleh diberitahu kita undi siapa menurut beliau. Namun, apa yang berlaku ini bukan sahaja pada orang sekeliling, tetapi dia tayangkan pula pada juru kamera. Tak pastilah kalau ada permintaan daripada pihak media untuk tayangkan kertas undi. Tapi kenapa dia lurus bendul sangat mengikut kehendak media, katanya, kepada berita harian di sini hari ini. Sebelum ini, media melaporkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor menayang kertas undi kepada petugas media. Perbuatannya mengundang kritikan pengguna media sosial yang berkongsi gambar Sanusi mempamerkan pilihannya pada kertas undi berkenan ketika gambar dirakam petugas media sebelum ia dimasukkan ke dalam kotak undi SPR. Berikutan itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata, pihaknya sedang melengkapkan siasatan terhadap tindakan Muhammad Sanusi dan berkemungkinan Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu akan dipanggil dalam masa terdekat untuk memberi keterangan. Bagaimanapun, Muhammad Sanusi dilaporkan mendakwa tidak berniat untuk menayang kertas undi miliknya ketika membuang undi di pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bandar Baru, Beris Jaya Sabtu lalu. Katanya kejadian itu berlaku di luar kawalannya kerana melayan kehendak petugas media dan yang memintanya berpusing ke kanan dan ke kiri. Sementara itu, Abdul Aziz berkata, sekiranya tindakan menayangkan kertas undi itu bukan satu kesalahan, sepatutnya di pusat mengundi tidak perlu dipasangkan penghadang untuk seseorang itu mengundi. Kalau misalnya benda kertas undi boleh tunjuk, tak perlu kita sediakan tempat berlindung penghadang untuk mengundi. Tengoklah dekat tempat mengundi itu. Kalau nak mengundi, kena buat dekat tempat berlindung. Malah, yang boleh masuk pun seorang demi seorang. Itulah tujuannya, merahsiakan undiannya, katanya lagi. Dalam pada itu, mengulas lanjut mengenai kesalahan dalam pilihan raya seperti menggunakan kad pengenalan palsu di pusat mengundi, Abdul Aziz berkata undian yang dibuat oleh individu itu tetap akan dikira. Kerana pada masa pengundian itu berlangsung, ada ejen daripada parti, ada ejen calon dan ketua tempat pengundi, dan kesemua mereka tidak dapat buktikan kad pengenalan itu milik orang lain. Jadi undi yang ada tetap kena kira kerana ia tidak menjejaskan jumlah undian. Kecuali di bahagian itu, majoriti yang dimenangi sangat rendah. Kemudian kita dapati di kawasan itu ada lebih 90 kes berkaitan dengan kad pengenalan palsu. Itu menjadi kes serius dan kita kena pastikan ia dibawa ke mahkamah petisyen pilihan raya dan wakil yang kalah kena buat petisyen, katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Malaysian Deadline, rupa-rupanya ini rahsia besar Sanusi yang tak pernah kita tahu tapi telah dikorek dan dibongkar
oleh Mahkamah Netizen. Luar biasa. Netizen ni kalau sudah bersidang, luar biasa penemuannya. Dan penemuan kali ini benar-benar di luar jangkaan kita semua. Apabila tajuk daripada Malaysia Deadline ini ialah patutlah suka kutuk orang atau patutlah suka kutuk fizikal orang. Netizen terkejut tengok wajah Sanusi waktu muda. Sekeping gambar memaparkan wajah Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor telah mengundang satu perbincangan hangat baru-baru ini. Mana tidaknya, gambar yang dipercayai diambil ketika Sanusi masih muda itu kelihatan sangat berbeza dengan wajahnya sekarang. Gambar itu berjaya merakamkan tulang rahang atau jawline milik Sanusi yang membuatkan pemimpin itu tampak maskulin ketika masih muda. Merupakan sosok yang kurang disenangi, orang ramai mengakui sulit untuk menerima kenyataan bahawa Sanusi pernah kacak suatu ketika dahulu. Malah, ada juga individu yang tidak percaya bahawa wajah yang berada di dalam gambar itu adalah milik Pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah. Tular di media sosial, gambar berkenan dikongsi oleh seorang pengguna media sosial menerusi satu hantaran di laman Twitter. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata pengguna Twitter terkejut dengan perubahan wajah ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jeneri itu. Saudara-saudara sekalian, menurut Nazera Nasir, I'm sorry to do this, but please everyone, guess who the person of the right is, kata beliau lagi. Ada juga pengguna yang sempat memerli sifat Sanusi yang suka menghina fizikal orang lain tanpa melihat penampilan dan wajah terkininya. Sampai bila-bila tak mampu percaya yang kanan tu Sanusi, otak saya gagal memproses perkara ini, terlalu berbeza, kongsi seorang pengguna lagi. Patutlah dia suka kutuk fizikal orang, sebab dia masih ingat muka dia sama macam 20 tahun lalu. Mungkin sudah 20 tahun dia tidak melihat cermin seluruh pengguna lain. Terdahulu, Muhammad Sanusi pernah menerima kritikan setelah menghina fizikal pengerusi Pakatan Harapan PH Selangor, Amiruddin Syari. Menyifatkan Amiruddin sebagai seorang menteri yang cokia, Sanusi juga sempat mempersedar tahap ketinggian lelaki itu. Menteri besar cokia macam Amiruddin, inci pun tak berapa cukup, ujar Sanusi di dalam ucapan beliau itu. Sehingga kan ini menimbulkan polemik dan juga satu pertikaian dan perbualan hangat dalam media sosial. Mereka mengatakan bahawa tindakan ucapan Sanusi itu sebenarnya memalukan fizikal orang dan amatlah tidak sesuai untuk diucapkan oleh seorang pemimpin. Memandangkan perbuatan menghina tubuh seseorang itu adalah juga satu kesalahan yang tak boleh diampuni, kata mereka, kerana itu boleh menimbulkan pelbagai perkara yang negatif. Bayangkan kalau itu adalah orang atau rakyat biasa yang melakukan perkara tersebut kerana terpengaruh dengan perbuatan pemimpin besar seperti Sanusi, kata netizen. Apa pendapat anda semua? Bila perhatikan benar-benar gambar ini, itulah Sanusi dan itulah keadaan muka beliau 20 tahun yang lepas. Patutlah suka kutuk fizikal orang. Netizen terkejut tengok wajah Sanusi waktu muda. Dipetik dari Malaysia Deadline. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada petang ini ialah apabila UMNO mengalami kekalahan yang agak teruk dalam PRN baru-baru ini. Ramai orang yang menyindir, ramai juga yang menghendaki supaya berlaku transformasi dalam parti UMNO dan sekaligus mereka mahu supaya dicari penyelesaian terbaik untuk memperbaiki dan memulihkan maruah UMNO Barisan Nasional yang tercalar teruk gara-gara PRN baru-baru ini. Sehingga kan ramai yang mahu supaya kepimpinan UMNO khususnya
segera diubah dan direformasikan. Antara suara yang kuat ialah menuntut supaya Zahid Hamidi dan pemimpin-pemimpin yang lain turut letak jawatan dan bertanggung jawab atas kekalahan mereka dalam PRN baru-baru ini. Namun demikian, ada juga pemimpin yang tetap mempertahankan Zahid Hamidi. Apabila mereka kata bukan Zahid sahaja yang perlu dipertanggungjawabkan, tetapi juga seharusnya semua sama-sama bertanggung jawab. Karena kata mereka, bukan sekadar Zahid yang menentukan kekalahan baru-baru ini. Namun yang mengejutkan kita ialah salah seorang daripada MKT UMNO tampil dengan satu desakan yang luar biasa, yang tak pernah kita fikirkan, yang cukup berani beliau nyatakan, yaitu Isham Jalil. Beliau mendesak MKT UMNO bincangkan Perhimpunan Agung Khas UMNO. Ketika ahli akar umbi UMNO semakin gelisah ekoran keputusan 6 pilihan raya PRN baru-baru ini, seorang pemimpin parti itu menggesa agar mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi MKT diadakan dengan segera. Menurut Isham Jalil, sudah hampir seminggu PRN berlalu dan UMNO kalah teruk di kebanyakan negeri, namun MKT belum dipanggil untuk bersidang. Akar umbi akan menjadi semakin resah jika kita di pihak pimpinan parti mendiamkan diri dan tidak memberikan halat tuju yang jelas semasa krisis, kata Isham Jalil lagi. Berada dalam sindrom penafian dan melengah-lengahkan masa supaya isu dilupakan bukanlah pilihan yang baik untuk kita di kala ini, kata Isham lagi. Adakah Anda bersetuju dengan kenyataan daripada Isham Jalil ini, supaya jangan biarkan sindrom penafian dan melengah-lengahkan masa ini diteruskan, karena berharap isu itu dilupakan dan ia sebenarnya bukan pilihan yang baik, kata Isham lagi. Justru Isham yang juga salah seorang ahli MKT berkata, mesyuarat tersebut perlu diadakan segera dan antara agendanya ialah untuk mengadakan Perhimpunan Agung Khas bagi membincangkan halat tuju parti. Dan UMNO perlu libatkan semua akar umbi parti yang ingin menyertai Perhimpunan Agung Khas tersebut, kerana keputusan yang perlu kita buat adalah amat penting dan memberi kesan kepada semua ahli, katanya lagi. Kecuali di Negeri Sembilan, UMNO mencatatkan kegagalan besar apabila hampir semua calon mereka gagal memenangi kerusi masing-masing. Kerjasama dijalin UMNO dengan PH dalam kerjaan perpaduan serta keberadaan Ahmad Zahid Hamidi sebagai pemimpin parti didakwa menjadi salah satu punca kekalahan tersebut. Isham sendiri membuat kenyataan bahawa kerjasama UMNO dengan DAP melalui PH dan faktor Ahmad Zahid menyumbang kepada perubahan sokongan berkenan. Bekas Ketua Penerangan UMNO itu juga mendakwa pemenjaraan Najib Razak adalah faktor ketiga mengapa pengundi BN lagi memilih parti berkenan pada 12 Ogos lalu. UMNO hanya memenangi 19 daripada 108 kerusi Dewan Undangan Negeri yang ditandinginya di 6 negeri terbabit. Kata Isham, pelaksanaan Perhimpunan Agung Khas itu penting bagi membolehkan para pemimpin parti mendengar suara akar umbi. Kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa memerlukan tindakan yang luar biasa, kata Isham lagi. Saudara-saudara sekalian, adakah Anda juga setuju dengan kenyataan Isham Jalil bahawa UMNO dalam keadaan yang luar biasa sekarang dan memerlukan tindakan yang luar biasa? Apakah tindakan yang luar biasa itu merujuk kepada tindakan menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan? Saya fikir itu bukan maksud beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.